Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kembali ke Kementerian Keuangan dan Timbalan-Timbalan KSP telah memberikan taklimat dan juga beberapa isu keutamaan terutama dalam menghadapi sidang khas Parlimen pada 1920, 20 bulan ada usul tentang peruntukan gaji dan beberapa peruntukan kelulusan keuangan yang mendesak. Kalau tidak nanti gaji tak boleh dibayar untuk bulan Januari. Jadi tetapi belanjawan itu akan dibahaskan dalam sesi Parlimen tahun depan setelah Kebahdulian Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong merasmikan Parlimen baru. Dan tentunya kita akan meneliti semula beberapa kelulusan lama yang baik kita akan teruskan, tetapi tentu berdasarkan pendekatan baru soal kemiskinan, soal kesenjangan dan soal langkah-langkah utama memacu pertumbuhan ekonomi. Kerajaan perpaduan akan menumpukan perhatian dalam memberikan iklim yang lebih segar dan positif untuk menggalakkan pelaburan, memulihkan keyakinan dan memacu pertumbuhan. Saya juga tekankan bahawa beberapa kelulusan mutakhir termasuk kelulusan Tempatan Banjir yang peruntukannya sekitar 15 bilion ringgit dan 7 bilion ringgit telah diluluskan tanpa proses tender secara teratur. Kerana itu melalui rundingan terus, saya telah minta hal tersebut tidak diteruskan, diteliti semula supaya ada prinsip ketelusan dan juga mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Jumlah ini bukan kecil atas alasan umpamanya membantu menyegerakan untuk langkah Tempatan Banjir, tetapi ada masalah bila peraturan tidak dipatuhi dan ada upaya umpamanya untuk mencari kesempatan, dan ini amat dikesalkan. Dan saya terima kasih kerana pegawai kanan kementerian bersama, kerana mereka juga tidak selari dengan masuk ini, tapi pada ketika itu hanya mengikut arahan. Ini sama juga tentang apa yang kontroversi yang dibahaskan sekarang tentang 580 bilion dan 600 bilion ringgit semasa PKP darurat dulu. Di Parlimen saya telah sebut bahawa sebenarnya kenyataan itu sengaja mengelirukan, seolah-olah kerajaan ketika itu berikan wang begitu banyak kepada rakyat, 600 bilion ringgit. Bilangan sejumlah besar sebenarnya adalah wang KWSP, wang rakyat sendiri. Ya. Itu saya dah ulas dua tahun yang lalu ya, di Parlimen. Jadi seolah-olah satu usaha mengelirukan. Jadi yang bawah-bawah ni tu tengok begitu hebat kita belanja 600 bilion. Sekarang baru diakui sebenarnya bukan. Ya. Kerana wang itu wang KWSP dan juga wang bank melalui peraturan keputusan moratorium. Ya. Tetapi ada beberapa puluh bilion lain yang dibentukkan yang menunjukkan ada pelanggaran peraturan. Ya. Jadi saya nak berikan peringatan kepada Tan Sri Muhyiddin, jangan cabar kerana memang ternyata ada beberapa proses dan prosedur yang tidak dipatuhi dan beberapa syarikat yang berkepentingan atau terkait dengan keluarga juga terlibat. Jadi saya ingin menjelaskan, bukan maksud saya seperti mana, saya nak tumpu perhatian mengurus negara ini, memacu pertumbuhan ekonomi dan memberi kebajikan kepada rakyat. Tetapi sebaik dicabar, kita terpaksa melihat kalau boleh hentikan seperti mana 7 bilion ringgit ini boleh kita hentikan, ya, dan mereka boleh war-warkan bersih tidak bersih, ya.
Tidak bersih sama sekali bila kita sebut tentang kelulusan yang dibuat tidak mengikut peraturan. Begitu juga tentang kelulusan semasa PKP. Ini saya nak sampaikan. Terima kasih. Kalau ada soalan mendesak, ya. Semalam pagi tadi Datuk Seri Tafiuddin mengeluarkan statement bahawa kata mengenai 600,000 yang dakwaan daripada pendidikan, dia kata itu adalah tuduhan fitnah besar dan akan mengadakan tindakan undang-undang kepada Perdana Menteri. Boleh minta komen sikit? Dia tak baca, ini masalahnya. Apa tindakan undang? 600 bilion peruntukan sepenuhnya. Tetapi kita akan teliti di mana ada pelanggaran peraturan dan ketirisan. Saya nak nasihat Saudara Tafiuddin, jangan gopoh kerana saya sekarang di Kementerian Kewangan. Fail ada pada saya. Ya. You mentioned lead by Tan Sri Hassan. Did they have a direct access to the information on government finances? Who are the members of the team? Oh, itu I will have to discuss with Tan Sri Hassan, and the terms of reference, the parameters, priorities, and of course we will then consult the relevant the senior officers and the new KSP. Semalam, kenyataan Datuk Seri semalam mengenai Tan Sri Sheikh Muhtar telah dianggap bahawa you are after the conglomerate Pesawat Melayu. Jadi apa sebenarnya, boleh Datuk Seri berikan penjelasan ini? Ini kalau nak layan usaha Kedah susahlah. Dia cakap tu kalau orang Kedah kata tak apalah saya reserve tu. Tapi yang penting dengar, bila kita turunkan cabutan judi dari 22 ke 8, dia kata saya anti Cina. Ya, kerana syarikat-syarikat itu melibatkan syarikat-syarikat Cina. Bila kita bincang, saya bincang dengan baik Tan Sri Syed Mukhtar yang dia nak jadi perkakas konglomerat ni sebab apa? Tan Sri Syed Mukhtar setuju. Tertakluk kepada rundingan teliti besok. Sebelum ada rundingan, saya kata syarikat Bernas ada keuntungan. Penjelasan dia, concession itu pada awal bukan diberi kepada dia, kepada Bernas. Dan Bernas itu ditunggangi pada masa itu oleh orang-orang parti termasuk yang nama-nama yang saya sebutkan semalam. Jadi dia kata biarlah dia dapat pulangkan balik, kembalikan kos dia dan kemudian pegawai kementerian boleh berunding dengan dia. Tapi sementara itu kerana keuntungan itu dicatat, tolonglah reda masalah pesawah. Ini tengok macam mana boleh tengok sikap pemimpin ni. Bercakap soal Melayu dan Islam berdegar-degar. Tetapi bila kita kata nak pulangkan sedikit kepada pesawah padi, dia nak pertahankan juga taukai besar. Saya Mukhtar setuju dengan saya. Bulan Disember 10 juta. Tahun depan 50 juta. Dan akan berunding semula macam mana dengan Kementerian Kewangan, bagaimana Bernas boleh beri jaminan keselesaan dan keadilan kepada pesawah-pesawah padi yang miskin. Apa yang jadi masalah sangat ni dalam negara kita? Apa yang jadi nak dipolitikkan? Saya ambil keputusan dan bukan mudah. Kerana berdepan dengan konglomerat yang berbilion. Macam perjudian juga. Ini semua syarikat yang paling kaya dalam negara kita. Tapi saya ambil keputusan dasar. Mengapa tidak boleh dikurangkan? Kita mula dekat 8 dulu. Ya. Dan naik 22 semasa PAS dalam kerajaan. Ya. Oh, dia kata dia bantah. Ya, tapi maknanya 4 menteri tidak ada upaya. Seorang Perdana Menteri dan Menteri Kewangan telah mengambil tindakan dalam masa 1 hari atau setengah hari untuk membuat keputusan. Jadi, kalau tidak sokong tak apalah, tapi tidak perlu caci. Macam ini juga tentang Syed Mukhtar. Saya tidak ambil kelulusan tanpa berunding. Saya kenal dia dan saya tahu dia syarikat besar. Bukan maksud saya nak robohkan empire dia. Tetapi saya kata, buatlah keuntungan. Dan saya bagi jaminan mana-mana pelabuhan di Johor, Tanjung Pelepas. Saya akan mengarahkan Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kewangan akan cari jalan bantu supaya dapat diperbaiki. Ditambah
Tak ada masalah. Ya. Tetapi bila ada perniagaan yang melibatkan kepentingan rakyat miskin, pesawah padi termasuk di Kedah adalah di antara rakyat, orang Melayu paling miskin dalam negara kita. Jadi langkah saya sebagai Menteri Kewangan dan Perdana Menteri, cari jalan bagaimana boleh ini dilakukan. Kerana kelulusan itu tidak tepat daripada awal. Saya tahu sesiapa yang dapat keuntungan. Dan dia bersetuju dengan mudah. Tak sempat jumpa, telefon saja. Jadi saya ucap terima kasih kepada dia juga. Tetapi saya kata, untuk menjamin masa depan petani-petani dan pesawah padi miskin ini, saya ambil langkah untuk berunding dengan dia dan cuba bantu. Saya tak faham mengapa ini jadi masalah. Ya. Saudara, dah puluh tahun dah bernas ni. Ini kali pertama saya kata enough. Oh, is enough. Ada kuasa, buat sedaya upaya. Dan saya fikir sebaik kita boleh berunding cara teliti, faedah kepada pesawah padi miskin lebih baik. Jeritlah sekuat mana pun Melayu dan Islam, ya, tapi nasib orang Melayu yang miskin itu tak terbela, tidak ada makna bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.